Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Oktober bersama saya Adi Akmal Syahrum dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Angka korban intifada meningkat lebih 1,300 orang. Juga bekalan elektrik, makanan dan sumber air Gaza disekat pembunuhan secara senyap. Hari ke-6 pembantaian besar-besaran Palestin-Israel. Tentera Israel mendakwa akan melancarkan serangan besar-besaran di kawasan yang dikuasai Hamas. Namun butiran jelas tidak diberikan. Sehingga 6 petang waktu Malaysia, hampir 1,400 penduduk Palestin syahid, manakala 1,300 rakyat Israel maut. Malah, Israel Defense Force IDF mengebom selatan bandar Lubnan sebagai serangan balas roket yang dilepaskan Hezbollah. Puak pejuang Hamas yang menawan 150 tentera Israel dan orang awam mengugut untuk melenyapkan mereka sekiranya Israel terus membedil rumah di Gaza tanpa amaran awal. Dalam masa sama, Brigade Al-Qassam menyiarkan video pembebasan seorang wanita tawanan perang dan 2 anaknya. ما لقينا الا القصف علينا شايف بيتي وبيت اهلي وبيت الجيران بهوانا احنا شايف علي طلعت من بيتي لقيت عيالي اولادنا كليتهم مصوبين لفيت على اهلي لقيتهم كليتهم الاشلاء والشهداء والمصابين والجيران زي هيك مربع الدمر كليته ولا حاجه دمار على احياء ابرياء ايش بدك اكثر من هيك وبرغم ذلك صامدين. Dalam perkembangan lain, Israel terus mendesak untuk mempertahankan kawasan yang dijajah. Penduduk Ayilat Hashahar Kibbutz yang bersempadan dengan Lubnan dibenarkan memiliki senjata api tanpa lesen untuk menembak pejuang Hamas. Malah 300,000 tentera simpanan dikerahkan ke selatan gurun berhampiran Hamas melancarkan 5,000 roket 7 Oktober lalu. Dalam itu, Gaza bergelap sepenuhnya sejak semalam selepas satu-satunya stesen janakuasa di sana yang disekat Israel telah berhenti berfungsi ekoran kehabisan bahan api. Menurut pihak berkuasa, tenaga Palestin kini hanya terdapat penjana untuk kegunaan hospital dan perkhidmatan penting lain, namun bekalan bahan api tersebut semakin berkurangan. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan kesemua 13 hospital di sana terpaksa mencatu kapasiti penjana elektrik untuk mengekalkan perkhidmatan kritikal. Bahkan mesin sokongan menyelamatkan nyawa yang menggunakan penjana juga akan berhenti berfungsi tidak lama lagi. Dalam perkara itu, rejim Zionis dengan kejamnya terus membedil Palestin terutama pada waktu malam. Kelihatan hanya letupan bom yang menerangi kawasan tersebut. Selain elektrik, Israel juga telah menyekat bekalan air, makanan dan bantuan kecemasan. Sementara itu, Menteri Tenaga Israel, Israel Katz dengan angkuh berkata, menerusi ciapannya di aplikasi X petang tadi, tiada elektrik atau air akan dibekalkan ke Gaza sehingga rakyatnya yang diculik semasa serangan Hamas dibawa pulang. Bahkan dia mendakwa bahawa tidak akan ada lori bahan api yang akan dibenarkan masuk ke Gaza. Sekatan penuh ke atas elektrik, air, makanan dan gas yang dikenakan kepada Palestin telah memberi tekanan kepada 2.3 juta penduduk di negara itu. Israel seperti membiarkan penduduk Gaza mati kebuluran secara perlahan. Sementara itu, Mesir menolak cadangan membuka koridor selamat bagi orang awam dari semenanjung Gaza. Mesir telah berbincang dengan Amerika Syarikat dan negara-negara lain untuk menyediakan bantuan kemanusiaan melalui sempadannya dengan semenanjung Gaza. Mesir bagaimanapun menolak sebarang cadangan mewujudkan koridor selamat untuk pelarian melarikan diri dari kawasan itu demi melindungi hak rakyat Palestin mempertahankan perjuangan mereka dan tanah mereka.
Penyelaras Rumah Putih bagi Komunikasi Strategik, John Kirby berkata, Amerika Syarikat terbabit secara aktif dalam perbincangan dengan pihak berkuasa Israel dan Mesir untuk merencanakan laluan selamat orang awam di rantau itu. Sementara itu, seorang pegawai kanan Israel berkata, rundingan sedang dijalankan untuk membenarkan warga Uncle Sam dan Palestin meninggalkan semenanjung Gaza menuju ke Mesir sebelum kemungkinan bermulanya operasi tentera Israel. Sekurang-kurangnya 8 wartawan terbunuh dan 2 lagi hilang dalam serangan udara Israel ke atas Gaza. Pejabat Akhbar Palestin mengesahkan wartawan yang maut dikenali sebagai Said At-Tawil, Muhammad Subh, Hisham An-Nawashi, Ibrahim Lafi, Muhammad Shergun, Muhammad Esalihi, Isad Shimlah dan Salmi Mime. Manakala keberadaan 2 lagi wartawan iaitu Nidal Al-Wahidi dan Hesam Abdul Wahid masih tidak dapat dipastikan. Kediaman milik 3 wartawan dilaporkan musnah dalam serangan itu. Sekurang-kurangnya 40 pejabat media dikatakan menjadi sasaran serangan udara. Sementara itu, sekurang-kurangnya 11 kaki tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan 30 pelajar di sekolah seliaan PBB terbunuh di Semenanjung Gaza. Timbalan pengarah UNRWA Jennifer Austin dalam satu kenyataan pula menjelaskan mangsa yang maut termasuk 5 guru, pakar sakit puan, jurutera, kaunselor dan 3 kaki tangan sokongan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres juga menggesa supaya orang awam dilindungi dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa ditegakkan ketika Israel pada Rabu meneruskan pengeboman ke atas sasaran Hamas di Gaza. Guterres juga menggesa bantuan penting termasuk bahan api, makanan dan air dibenarkan masuk ke Semenanjung Gaza. Sekurang-kurangnya 21 rakyat Thailand terbunuh dalam pertempuran sengit antara tentera Israel dan kumpulan pejuang Hamas. Menurut Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, jumlah rakyat negaranya yang maut dalam konflik itu meningkat berbanding 20 orang sebelum ini. Kementerian Sumber Manusia Thailand mengesahkan kira-kira 30,000 warga Thailand berada di Israel yang kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian. Kebimbangan terhadap nasib 14 warga Thailand yang dijadikan tebusan semakin meningkat. Terdahulu, keluarga mangsa berkumpul di lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi di Bangkok menunggu ketibaan penerbangan komersial pertama yang membawa 15 rakyat Thailand termasuk yang cedera. คงจะอยู่เมืองไทยสักระยะหนึ่งก่อนครับทำใจก่อนครับผมไม่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ครับเพราะสูญเสียเพื่อนร่วมงานไปถึง6 คนนะครับผมที่ทำงานที่เดียวก็ต้องกอดลูกก่อนแล้วค่ะลูกคือดวงใจของเราเนาะอยากจะบอกอะไร Sementara itu, Indonesia dilaporkan meminta bantuan daripada kerajaan Filipina untuk membawa keluar rakyatnya dari Israel dan Palestin. Permohonan bantuan tersebut disampaikan Menteri Luar Indonesia, Retno Marsudi, kepada rakan sejawatnya di Filipina, Enrique Manalo. Usaha sama membantu memindahkan rakyat satu sama lain di kawasan konflik sering dilakukan oleh Indonesia dan Filipina sebelum ini. Sebelum ini, Indonesia membantu memindahkan warga Filipina dari Yemen pada 2015, di Kabul pada 2021 dan juga di Sudan tahun ini. Malaysia serah sumbangan awal RM1 juta daripada akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP untuk meringankan beban ditanggung penduduk negara itu. Sumbangan itu diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir kepada Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali. Isnin lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menggulung ucapan perkembangan semasa konflik Palestin-Israel melalui sesi penerangan Menteri di Dewan Rakyat memaklumkan kerajaan akan menyalurkan RM1 juta menerusi AAKRP yang dikendalikan Kementerian Luar. Penyaluran bantuan itu adalah tindakan segera kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Palestin.
Duta Palestin ke Malaysia berterima kasih kepada Malaysia atas sokongan teguh tidak berbelah bahagi terhadap rakyat wilayah itu susulan konflik terkini di Semenanjung Gaza. Sokongan berterusan Malaysia buat rakyat Palestin bukan sesuatu yang baru, sekalipun dunia bersikap menutup mata terhadap penderitaan yang ditanggung oleh penduduk wilayah itu sejak berdekad lalu. Masjid-masjid utama di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin telah diminta untuk membaca teks khutbah Jumaat bertemakan solidariti bersama umat Islam Palestin esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata langkah itu sebagai tanda solidariti kepada umat Islam di Palestin. Jelas beliau, semua masjid dan surau Jumaat di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga telah diminta melaksanakan perkara yang sama. Selain itu, bacaan Qunut Nazilah dan solat hajat juga akan dilaksanakan selepas solat Jumaat di masjid-masjid utama JAKIM, termasuk seluruh masjid dan surau Jumaat di wilayah Persekutuan. Aktiviti ini akan dilaksanakan secara berterusan setiap Jumaat. Lepas daripada solat Jumaat besok, kita akan lancarkan kutipan tabung Palestin. Yang ini akan bermula di masjid-masjid yang di bawah JAKIM, iaitu Masjid Putra, Masjid Negara dan juga Masjid Masjid Besi. Okey. Manakala semua masjid-masjid di bawah Jawi dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan juga akan buat serentak. Beliau berkata demikian dalam Majlis Seminar Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Ibu Negara siang tadi. Tanpa beliau, agensi lain seperti Yadin, Yapim dan agensi di Jabatan Perdana Menteri juga digalakkan untuk membuat kutipan sumbangan. Sumbangan berkenaan akan terus disalurkan ke JAKIM di bawah tabung musaadah sebelum diagihkan kepada kedutaan dan NGO yang dipercayai untuk disampaikan kepada rakyat Palestin. Kes pukul OKT, laporan siasatan polis hampir siap. Kertas siasatan berhubung kes orang kena tahan OKT yang dipukul dalam tahanan seperti yang tular di media sosial sedang dilengkapkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan berhubung kes itu. Tan Sri Razarudin berkata sebaik sahaja siasatan lengkap, pihaknya akan merujuk perkara itu kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Dalam masa sama, beliau turut memberi jaminan akan menyiasat perkara itu dengan adil tanpa melindungi mana-mana pihak. Kita telah membuka IP, OCPD Kelang Selatan pun telah membuat PC. Kita akan lebih telus, kita akan lebih komitmen, kita akan lebih kompeten
dan kita akan adil dalam menyiasat perkara ini. Itu adalah hasrat saya. Dan saya telah sampaikan perkara ini kepada KP Selangor juga. So kita akan dapat tahu siasatan ini apabila lengkap, kita akan hantar kepada AGC untuk cadangan kita nanti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis sambutan peringatan Hari Polis Merin ke-76 di Markas Pasukan Polis Merin Wilayah 1 di Batu Uban, Georgetown hari ini. Terdahulu, satu rakaman video yang memaparkan seorang individu didakwa OKT yang dipukul anggota polis tular di media sosial sejak Rabu. Salah seorang daripada dua individu dilihat memijak lutut OKT, manakala seorang lagi bertindak melibas tapak kakinya. Seorang juruukur bahan sebuah universiti awam di Terengganu direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah sebuah motosikal dan wang tunai. Suspek yang berusia 50-an itu dikatakan menerima motosikal Yamaha Y15Z dan wang tunai keseluruhannya dianggarkan bernilai RM30,000 daripada wakil sebuah syarikat. Ia sebagai balasan mengesyorkan kerja pengubahsuaian bernilai RM3 juta. Suapan itu dipercayai sebagai dorongan mempercepatkan tuntutan bayaran kemajuan kerja syarikat terbabit. Terdahulu, suspek telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu bagi proses permohonan reman. Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri membenarkan SPRM untuk menahan reman suspek bermula Khamis hingga Isnin. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dijalankan terhadap suspek. Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM disaran untuk berganding bahu bersama kerajaan bagi memerangi pandangan ekstremis yang sedang berlaku di dalam negara dan juga seluruh dunia secara amnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, sejak kebelakangan ini terdapat individu atau parti yang cenderung untuk mengisytiharkan murtad atau takfiri kepada saudara se-Islam, saudara kerana berbeza fahaman politik. Katanya itu adalah salah satu bentuk pandangan ekstremis dan bertentangan dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru menjadi peranan alumni UIM menegakkan wasatiyah atau kesederhanaan dalam semua tindakan. Alumni UIM juga diharap menjadi ejen perubahan atau pembaharuan kesederhanaan melalui nasihat, penyebaran dan bimbingan. I urge alumnus of IIUM. I've already spoken to the president that the alumnus or alumni IIUM have to play this role because we have been brought up in a philosophy where we are regarded as a change, as an agent of change. So in that context, if we understand that the situation is so alarming and so dangerous, it will disunite the community. Beliau berkata demikian selepas Majlis Alumni UIM ke-40 di Ibu Negara siang tadi. Beliau juga berharap alumni UIM akan terus merealisasikan Ummah Al-Falah ke arah Malaysia Madani. Islamisasi, integrasi, pengantarbangsaan dan kecemerlangan menyeluruh. Itu falsafah yang ingin diaplikasikan pengerusi TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadirun dalam operasi stesen TV Islam tersebut untuk melangkah lebih cemerlang. Jelas beliau ia merupakan falsafah yang diilhamkan daripada bekas Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Tambah beliau, falsafah ini sesuai dengan nilai Islam dan bertepatan dengan isi kandungan yang dibawakan oleh TV Al-Hijrah itu sendiri. Islam punya nilai yang universal, itu yang pertama, Islamization. Yang kedua, soal integration, kita perlu sebenarnya mengkombinasikan ilmu akli dan ilmu nakli. Soal-soal kehidupan kita perlu berdasarkan apa yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melihat TV Al-Hijrah ini boleh berkembang. Pertama, kalau kita boleh menambah baik isi kandungan yang relevan, yang syar'i, yang menggabung jalinkan ilmu akli, ilmu akal dan ilmu nakli, ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jelas beliau lagi bagi menyempurnakan falsafah tersebut dalam TV Al-Hijrah. Setiap program yang disiarkan mestilah mempunyai mesej dan cemerlang dalam kandungannya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucapan dalam majlis ulang tahun Simposium UIAM kali ke-40 di Ibu Negara. Majlis tersebut turut dihadiri alumni UIAM, antaranya Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, bekas Menteri Besar Pahang Tan Sri Adnan Yaakob dan ramai lagi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM anjur Seminar Kebangsaan Peradaban Islam dan Ketamadunan Malaysia SPIKEM. Inisiatif itu bagi mengukuhkan kefahaman tentang silang budaya yang berasaskan kepelbagaian etnik. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, seminar ini juga adalah satu usaha memupuk kesedaran tentang kekayaan nilai tradisi yang ada. Nilai asas ini membentuk tapak identiti negara yang menyanjung nilai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan sosial. Kita seharusnya sama-sama memahami seterusnya, menghayati konsep tersebut agar seluruh masyarakat di Malaysia dapat hidup dengan lebih harmoni dan sejahtera berasaskan konsep madani tersebut. Jadi kesejahteraan, kemampanan, konsep lebih kreatif dan juga sejahtera ini harus sentiasa dipupuk dan dilestarikan agar negara dan masyarakat lebih hidup dengan lebih sejahtera dan harmoni. Pelbagai aktiviti diadakan dalam seminar sehari ini, antaranya wacana tokoh bertajuk Masyarakat Madani dan Silang Budaya dari perspektif Ibnu Khaldun oleh tokoh akademik tersohor Profesor Dr. Zaki Ahmad dari UPM. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan mahasiswa di kalangan peserta ni tentang silang budaya. Penghayatan terhadap silang budaya. Dan yang kedua adalah untuk menyebarluaskan makna silang budaya agar dapat difahami oleh peserta dan juga masyarakat secara umumnya. Dan pada sesi petang kita ada juga pembentangan kertas kerja yang terdiri daripada para pensyarah dan juga para pelajar siswazah sebanyak 32 kertas kerja yang mana nanti kita akan bukukan dan dokumentasikan. Kereta api India terbalik, 4 maut. Sekurang-kurangnya 4 maut manakala puluhan lagi cedera selepas beberapa gerabak kereta api penumpang tergelincir dari landasan di Bihar Timur, India. Kemalangan itu berlaku di stesen kereta api Raghunathur di daerah Buxar, kira-kira 96 km dari ibu kota Bihar. Pasukan penyelamat serta orang ramai bertungkus lumus mengeluarkan mangsa terselamat dari dalam gerabak yang tergelincir dan sesak dengan penumpang. Ada yang dalam keadaan lemah, merintih kesakitan selain mengalami masalah pernafasan. Menurut laporan media tempatan, lebih 80 orang cedera dalam insiden itu. Ketika kejadian, train terbabit dalam perjalanan dari Delhi ke Guwahati di Assam sebelum tergelincir di Raghunathur. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan di lokasi kejadian selain siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kebakaran yang tercetus di sebuah bangunan di bandar pelabuhan Vigo, Spanyol mengakibatkan 4 orang maut termasuk kanak-kanak. Insiden yang berlaku sekitar jam 4 pagi waktu tempatan itu bermula di tingkat bawah bangunan terbabit. 4 mangsa yang meninggal dunia, seorang wanita dewasa dan 3 kanak-kanak. Ketika kejadian terdapat kira-kira 30 orang di dalam bangunan berkenaan. 9 orang dilapor cedera dalam kebakaran itu di mana 3 daripadanya berada dalam keadaan kritikal. Asap tebal menyelubungi serata bangunan itu merumitkan usaha anggota bomba untuk memadamkan kebakaran. Punca kejadian masih tidak dapat dipastikan. Minggu lalu 13 orang terkorban selepas sebuah kelab di selatan negara itu terbakar. Sekurang-kurangnya 29 orang terbunuh termasuk kanak-kanak dan warga emas dalam serangan tentera di sebuah kamp perlindungan di utara Myanmar. Serangan terbaru itu berlaku sekitar jam 11.30 malam waktu tempatan.
Kem perlindungan itu menempatkan penduduk yang hilang tempat tinggal ekoran keganasan yang tercetus. Junta Myanmar didakwa melakukan pelbagai serangan berdarah yang menyasarkan orang awam ketika tentera berusaha mengawal bantahan akibat rampasan kuasa 2021. 29 mayat ditemui susulan daripada serangan itu, manakala lebih 50 orang cedera. Tentera Kemerdekaan Kachin KIA bertempur secara kerap dengan tentera Myanmar selama beberapa dekad dengan pertempuran sengit meletus berikutan rampasan kuasa terbaru tentera pada 2021. Serangan udara tentera Myanmar pada konsert yang diadakan oleh KIA pada Oktober tahun lalu mengorbankan kira-kira 50 orang dan mencederakan 70 orang. KIA telah berjuang selama kira-kira 6 dekad untuk rakyat Kachin memperoleh kuasa autonomi lebih besar. Malah kumpulan itu turut menyokong penentangan terhadap pemerintahan tentera Myanmar yang merampas kuasa daripada pentadbiran Aung San Suu Kyi 2 tahun lalu. Kerana itu menyebabkan lebih 10,000 orang kehilangan tempat tinggal di negeri Kachin sejak penggulingan kerajaan Aung San Suu Kyi. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adi Akmal Syahrul dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa sertakan Ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, lebuhkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.